Allah nak beritahu, kalau nak berhujah, nak berdebat atau nak berbincang, Allah dah ajar kita dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berbantah-bantah atau berdebat berhujah dengan ahlul kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Jadi Allah hinkan dalam ayat itu, ini cerita mungkin zaman dulu lah, mereka suka berbantah, berdebat dengan ahli kitab. Ahli kitab ni kalau level, bukan level lah, maknanya kalau kita nak compare kan lebih kurang macam ulama' lah. Ulama' dalam agama mereka. Kan, ahli kitab ni orang yang beramal dengan kitab-kitab yang sebelum. Kemudian surah An-Nahli ayat 125, surah yang ke-16, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Allah guna perkataan jidal. Dua-dua ayat tu Allah guna perkataan yang sama. Kata masdar yang sama, jadalah makna berbantah-bantah. Jadi Allah nak beritahu, kalau nak berhujah, nak berdebat atau nak berbincang, Allah dah ajar kita dalam Quran. Yang saya baca tadi itu semua ayat Quran. Bukan saya reka-reka ke pagi ni, tak. Ayat Quran yang dah termaktub 1400 tahun dulu. Jadi Allah pun sebut, kalau nak hujah ke apa, elok-elok. Jangan sampai, yalah kalau istilah kita, jangan sampai tak bertegur siapa pula lepas tu. Jangan sampai bermasam muka. Jangan sampai putus silaturahim. Kalau zaman kita, jangan sampai left group. Dia bila tak puas hati aja, lompat keluar terus. Jadi tak usah lompat kan, duduk diam-diam dalam grup tu. Kan? Sebab grup ni bagus sebenarnya. Kalau grup tu grup yang baik lah kan. Kalau grup kuliah ke, grup apa ke, duduk diam-diam je. Sebab info akan masuk macam-macam. Info yang baik-baik insya-Allah akan masuk dah. Jadi kalau kita tak puas hati seorang dua dalam tu, biarkan je lah. Pempejam mata je. Tak. Berhujah Allah kata cara yang paling baik. Jangan sampai tak bertegur, masam muka, live group ataupun apa saja benda-benda yang tidak elok, jangan berlaku lah. Baik, kemudian surah Mukmin, surah 40 ayat nombor 4 pun perkataan sama juga. Allah kata ma yujadilu fi ayatillah illallazina kafaru. Dan tidak ada orang yang membantah pada ayat-ayat Allah, pesanan-pesanan Allah, kecuali mereka yang kafir. Mereka yang bukan Islam. Mereka yang suka menentang dan membantah. Jadi sebagai mukmin, surah tu pun nama surah Mukmin kan? Surah yang ke-60. Surah 40. 60. 40, sorry. Jadi Allah peringatkan kita akhlak kita sebagai seorang mukmin ataupun mukminah. Sebab itu cantiknya agama ni, dia susun perjalanan hidup kita ni dengan baik. Cuba kita bayang sejenak, kalau dalam hidup ni Allah letak kita ni sebagai Muslim saja, tapi tak ada ibadah. Semayang tak ada, puasa tak ada, baca Quran tak ada, kuliah tak ada, haji tak ada, umrah tak ada. Agak macam ni dunia ni. Kan? Dia jadi macam kosong, berserabut. Dia jadi tak menentu. Tak ada aturan. Tak ada pengisian yang kita nak boleh buat yang menjurus kepada agama. Sebab itu Allah susun wa imma solat wajib menghadap kiblat. Contoh. Sebab apa kena hala ke kiblat tu? Allah nak ajar kita kesatuan. Fokus, kesatuan, hala tuju yang satu. Bukan kita sembah Kaabah tu, tetapi itu simbolik saja penyatuan umat Islam. Kalau Allah letak, semayanglah kamu, tapi rakaatnya tak tahu apa. Kan?
Hari ni kita sembahyang subuh, Alhamdulillah 2 rakaat. Besok lusa dapat bonus kerajaan umum. Contoh dah. Besok lusa pula sembahyang subuh dah jadi 12 rakaat pula dah. No. Lama sembahyang subuh pagi ni. Alhamdulillah Ustaz, bonus dah masuk. No. Lama sikit sujud. 12 rakaat tu. Kita nak ikut imam dah tak tahu. Imam ni kan pagi ni berapa rakaat agak-agak ni. Ada susah dah. Tapi bila rakaatai ni kan imam pun senang kerja, kita makmum belakang pun senang kerja. Nampak? Cantiknya Allah susun aturan. Mudah bagi kita tuan. Semayang tak boleh berdiri, Allah kata duduklah. Sakit lutut ke, sakit pinggang, sakit otak ke apa kan? Duduk. Ramai orang sakit otak ni. Kan? Duduk semayang. Tak boleh duduk ke Ustaz? Allah kata baring. Terlentang, mengering ke apalah, sampailah mati. Barulah tak semayang. Jadi aturan tu ada. Allah buat cantik. Puasa Allah wajib sebulan dalam setahun saja. Dia tak sama macam solat. Solat hari-hari. Puasa sebulan dalam setahun saja. Sebab Allah tahu kemampuan kita macam mana. Kekuatan kita macam mana. Kelemahan kita bagaimana. Dia yang buat kita, dia yang tahu kurang lebih kita di mana. Cantik aturan. Haji. Allah kata sekali je semua hidup. Nabi cakap lah. Allah sebut dalam Quran tu umum. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakan haji dan umrah itu kerana Allah. Bila sahabat tanya Nabi, bila Nabi bawa keluar ayat tentang haji, sahabat tanya, wahai Rasulullah, haji ni nak buat setiap tahun ke? Nabi diam aja. Sahabat tanya lagi, tiap-tiap tahun ke haji ni? Nabi diam. Sahabat tanya kali ketiga, tiap-tiap tahun ke? Nabi kata, kalau aku jawab ya, korang susah nanti. So, tak. Nabi kata sekali semua hidup. Sebenarnya Nabi tak jawab tu pasal apa? Sebab Nabi tak berkenan soalan tu. Soalan tu tanya macam nak, dah kot lah, katalah. Tak boleh kata saya Nabi lah, contohlah lah. Kata orang tanya saya, Ustaz, haji buat tiap-tiap tahun ke? Kita pun tengok orang tanya, kau ni, iya ke ni? Macam tu lah. Nabi pun tengok sahabat ni. Yang tanya ni macam boleh buat tiap-tiap tahun. Macam tu lah kot. Nabi diam aja lah. 3 kali Nabi kata, kalau aku jawab ya, korang susah. Allahu Akbar, ibu-ibu. Sekali semua hidup pun susah. Betul tak? Sekali semua hidup nak pergi haji pun, dia punya queue tahun 2000. Berapa? 2090 dekat 2100. Engkau ni 2021 2100. Tinggal tulang rusuk je tuan. Meninggal dah rasanya masa tu. Kan? Itu tara nak pergi sekali tu. Queue lagi. Ni SOP baru pula. Kota dah makin kurang lah, macam-macam. Bayangkan kalau Nabi angguk itu hari, naya kita tuan. Jenuh kita. Dah lakuah tinggi kan. Tapi Allah tu dia maha tahu.